Terima embuhan, tidak berbuat apa-apa adalah haram. Presiden Pertubuhan Pengamal Undang-Undang Hak Asasi Manusia Malaysia, Pro-Guam, Nur Azmi Zakaria berkata adalah menjadi kewajipan moral untuk bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan memulangkan semula allowance yang diterimanya sepanjang menjadi ahli Lembaga Penasihat Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB. Menurut beliau, sebagai bekas pegawai kanan kerajaan, Muhammad Siddiq seharusnya sedar bahawa allowance berkenaan tidak layak diterima. Sepatutnya dalam isu ini beliau harus bertanggungjawab dan memulangkan kembali allowance itu. Memang ia bukanlah kewajipan untuknya dari segi undang-undang, tetapi dari sudut kewajipan moral. Perlu diingat pihak berkuasa juga ada kuasa untuk menyiasat dan pada saya memang perlu disiasat kerana 1MDB adalah isu antarabangsa, bukan nasional dan ia melibatkan dana kerajaan atau dengan kata lain, wang rakyat juga, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Terdahulu Muhammad Siddiq Hassan mengaku bahawa beliau menerima bayaran RM30,000 sebulan dari 1MDB sebagai ahli lembaga penasihat tanpa berbuat apa-apa. Katanya ia diberi atas baik hati bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, kerana gajinya sebagai KSN sangat rendah. Gaji beliau sebagai KSN ialah RM29,125 sebulan. Selepas bersara, beliau terus menerima RM10,000 sebulan mulai Januari 2013 sehingga Jun 2015. Muhammad Siddiq juga berhujah seolah-olah beliau berhak terhadap bayaran RM30,000 sebulan itu walaupun tidak pernah hadir satu pun mesyuarat ahli lembaga penasihat 1MDB sejak dilantik sehingga ia dimansuhkan. Sementara itu, Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Muhammad Salim Wan Muhammad Nur menyatakan adalah haram untuk seseorang menerima imbuhan lebih daripada jumlah upah yang ditetapkan bagi pekerjaannya. Menurut beliau, Rasulullah SAW telah menegaskan bahawa sesiapa yang diupah untuk melaksanakan sesuatu tugas dibayar dengan kadar tertentu. Apa sahaja lebihan yang diambil daripada itu disifatkan sebagai haram. Wan Salim menasihatkan Siddiq supaya mengembalikan wang berkenaan, lapor Sinar Harian. Seluruh dunia tahu wang 1MDB menggunakan dana kerajaan yang datang daripada poket rakyat. Firman tersebut merupakan satu entiti untuk berbuat baik kepada rakyat Malaysia, tetapi ia telah digunakan sebagai tabung simpanan untuk memperkayakan diri segelintir pegawai kerajaan Malaysia dan juga Abu Dhabi. Menurut pendakwa raya Amerika Syarikat, Goldman Sachs membantu 1MDB mengumpul $6.5 bilion Amerika, kira-kira 27.4 bilion ringgit melalui 3 jualan bond. Tetapi $4.5 bilion Amerika bersamaan 19 bilion ringgit telah dijarah oleh pegawai kerajaan, jurubank dan rakan sekutu mereka melalui rasuah dan sogokan antara tahun 2009 dan 2015. Tidakkah keputusan juri Mahkamah Persekutuan New York yang mendapati jurubank kumpulan Goldman Sachs, Roger Ng, bersalah atas dua pertuduhan konspirasi untuk melanggar Akta Amalan Rasuah Asing FCPA Amerika Syarikat, memberi keinsafan kepada mereka yang terbabit dalam skandal 1MDB. Untuk rekod panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil telah mendapati Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali adalah betul sepenuhnya dalam mendapati pihak pendakwaan telah membuktikan pertuduhan mengikut Seksyen 23/1 Akta SPRM 2009 tanpa keraguan munasabah pada 20 Julai 2020. Justru rayuan Najib untuk mengetepikan sabitan dan penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit jika gagal penjara 5 tahun kerana menyalahgunakan kedudukan telah ditolak. Kelakuan perayu boleh menunjukkan hanya satu perkara, iaitu sebaik sahaja dana itu telah diperoleh SRC International yang perayu mempunyai kawalan penuh bebas menggunakannya untuk kepentingan peribadi. Ia ditunjukkan melalui pengaliran 42 juta ringgit daripada SRC International ke dalam akaun peribadinya. Ini bukanlah sesuatu yang boleh dikatakan telah dilakukan demi kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini, cuma memalukan negara, kata Hakim Abdul Karim yang menyampaikan keputusan itu bersama Hakim Datuk Has Zara Mehat dan Datuk Fazil Alamaidin Mira pada Disember tahun lalu. Lapor bernama SRC International dikatakan anak syarikat 1MDB. Semua itu sudah pasti dalam pengetahuan Muhammad Siddiq. Justru beliau bukan sahaja patut mengembalikan wang gaji yang diperolehi daripada 1MDB, beliau juga patut meletakkan jawatannya sebagai pengerusi Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan atau EAIC. Ini kerana Muhammad Siddiq sudah hilang kredibiliti untuk memimpin mana-mana entiti yang tujuannya adalah untuk mempertahankan integriti.
Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.